Halaman 39 kita nak bicara sebahagian daripada contoh-contoh pemikiran liberal yang bertentangan dalam Islam, ya. Iaitu antaranya agama Islam perlu berubah sesuai dengan zaman. Jadi agama Islam perlu berubah sesuai dengan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pertama sekali mohon maaf 2 minggu sudah last minute tak dapat datang. Saya nak datang tapi kapal terbang delay. Jadi sepatutnya saya tiba di airport Subang tu dalam 9.50. 9.50 jadual minggu 2 minggu sudah 10.30. 10.30 dia okeylah. Sempatlah. Sempatlah. Tiba-tiba sampai ke airport pukul 8.15 tu. 8.15 tengok cancel. Dia jadi kata 11.30. Jadi saya tak dapat maklumat tu Jadi kita harap pukul 9 tu boleh tolak dah. Tak apalah. Baik, kita sambung halaman berapa? 39 halaman 39. Halaman 39 kita nak bicara sebahagian daripada contoh-contoh pemikiran liberal yang bertentangan dalam Islam, ya. Iaitu antaranya agama Islam perlu berubah sesuai dengan zaman. Jadi agama Islam perlu berubah sesuai dengan zaman. Jadi dalam pemikiran liberal ni, dia nak supaya kalau masyarakat dah terima dah sesuatu perkara tu, walaupun haram dalam Islam, maknanya kena ubah sesuai sedikit sebanyak supaya kita terima benda tu walaupun benda tu jelas dalam Quran adalah haram, ya. Jadi nak berubah. Dia nak berubah, ya. Jadi mereka menyatakan Islam ialah agama yang perlu berubah mengikut zaman. Contohnya riba haram dalam Al-Quran. Riba haram, ya. Namun begitu sistem dunia keuangan adalah berdasarkan riba. Ya, hari ini sistem riba. Masyarakat selesa dengan sistem riba ini, maka Islam sepatutnya meraihkan hal ini dan menentukan riba yang halal dan riba yang haram. Ya. Jadi dia nak macam tu, ya, supaya tak ada masalah. Maknanya kita okey tak kita pinjam duit, okey tak beli kereta? Okey tak? Okey kan? Pinjam 60,000 beli kereta, bayar 68. Okey ke tak okey? Kan? Ya. Kan? Bunga dia kan. Tapi siapa nak bagi hutang 60,000 bayar 60,000? Kan? Siapa nak bagi hutang kan? Jadi bank tu dia nak kena bayar sewa bangunan, dia nak bayar pekerja dia dan sebagainya. Jadi okeylah. Ya, walaupun riba, tapi patutnya Islam okeylah riba macam tu kan. Kalau kata hutang 60,000 bayar 1 juta, itu melampau sangat, itu riba haram. Contoh kan. Jadi kalau 60,000 hutang bayar 68, 69,000, itu patutlah dihalalkan. Walaupun riba, halal lah, riba yang halal Ini pemikiran, ya, pemikiran yang sebegitu, ya. Jadi sini kita nak kena lihat perkara yang jelas dalam agama. Perkara yang jelas, perkara yang mu'tamad, yang qat'i,
yang tidak boleh ditolak ansur lagi hukumnya. Contohnya keharaman riba ini. Jadi keharaman riba sabit dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang demikian bahawa mereka, orang musyrikin ketika itu, mereka menyatakan innamal bai'u mithlur riba. Itu perkataan mereka. Innamal bai'u mithlur riba. Hanya sesungguhnya jual beli adalah seumpama riba. Jadi dalam riba pun ada lebihan duit bayaran. Ada lebihan duit bayaran. Nak berhutang 60,000, bayar 68,000, ada lebih 8,000. Begitu juga dalam jual beli pun ada lebihan duit bayaran. Maknanya kalau kita modal barang kita 60,000, kita nak jual harga berapa? 60 lebih lah kan. Takkanlah kita beli barang 60,000 kan. Ni kalau kita buka kedai kita lah. Kalau kita beli ayam, kita kedai runcit, ambil di pasar, ambil sekilo berapa? Takkan kita nak jual sekilo. Sekilo RM8, saya tak nak beli ayam. Sekilo RM8. Jadi takkan kita nak jual sama je. Jadi sini maknanya sama. Innamal bai'u mithlur riba. Hanya sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Ini perkataan orang musyrikun. Perkataan orang musyrikun. Sedangkan hakikatnya wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Hakikatnya Allah menghalalkan jual beli wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Itu punca besarnya Punca besarnya bukan masalah pertambahan harga dan sebagainya, tetapi puncanya ialah Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Itu asasnya. Kemudian nas Quran menyatakan faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih, maka sesiapa yang datang kepadanya nasihat, peringatan daripada Tuhannya, peringatan daripada Allah tentang keharaman riba, fantaha, maka dia segera berhenti daripada mengamalkan riba, falahu ma salafa, maka baginya apa yang lepas. Yang dulu-dulu ni tak apalah. Yang dulu-dulu ni sebelum dia tahu keharaman riba tu, dia beramal dengan riba, tidaklah menjadi kesalahan, tidak menjadi dosa bagi dia. Falahu ma salaf, baginya apa yang telah lepas. Wa amruhu ilallah, dan urusannya serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sesiapa yang patah balik mengamalkan riba, maka itulah ahli neraka, mereka akan dihukum kekal lama di dalam azab api neraka. Jadi asasnya ialah ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Jadi riba, kita berhutang 60,000, kita bayar 68,000. Dalam jual beli, dia tidak menggunakan akad hutang. Dia tidak menggunakan akad hutang, tetapi dia menggunakan akad jual beli. Jadi sistem kewangan Islam, dia tidak menggunakan konsep hutang. Konsep hutang tu itu riba. Jadi sebaliknya konsepnya adalah konsep jual beli. Konsep jual beli. Tak kisahlah jual beli itu istilah dia bai'ul 'ainah. Istilah bai'ul 'ainah. Istilah dia bai'ut tawarruq. Ada bai' tu jual beli, bai'ut tawarruq. Istilah dia al-ijarah al-muntahiyah bit-tamlik, sewa yang berakhir dengan pemilikan. Dia sewa tu. Last sekali bayaran akhir
dia bagi milik. Bitamlik, al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Macam kereta kita tu, dia konsep dia al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Sewa. Sebab tu kalau kita tak bayar, bank boleh tarik. Sebab bukan kita punya lagi. Bank bagi sewa aja, ijarah. Bila dia bagi milik, bila kita habis bayar, dia janji akan bagi milik. Jadi dia ada dua perjanjian. Satu perjanjian sewa, satu perjanjian dia akan bagi milik. Kita sign dua lah. Satu sewa. Last sekali dia berjanji akan bagi balik. Dia tak akan mungkir janjilah. Kalau kita bayar habis sewa tu, dia akan bagilah. Dia nak ambil pun kereta dah buruk dah. Dah 7 tahun 8 tahun kan, dia nak ambil balik, tak ambil dah, bagi je Itu al-ijarah. Jadi konsepnya tidak ada riba. Dia tak mengamalkan riba, tak bagi hutang. Itu bai'ul 'aina, bai'ut tawarruq, al-ijarah al-muntahiyah bitamlik dan sebagainya. Itu semua masuk dalam konsep al-bai'. Kerana Allah wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Beza dia dengan riba. Dalam sistem riba, harga kereta 60,000, maka kita berhutang duit 60,000. Kita hutang jadi kira bunga bayar 68,000. Kerana akad dia ialah akad hutang. Dalam kewangan Islam, dia bukan akad hutang. Kita nak beli kereta harga berapa? 60,000. Okey, tak apa. Bank akan beli dulu. Bank beli dulu kereta tu dengan harga 60,000. Bila bank dapat kereta tu milik siapa? Milik bank. Maka bank akan jual balik kepada kita dengan harga 68,000. Jadi bank markup harga lah. Tapi dia jual beli, dia bukan hutang. Dia jual beli, dia bukan hutang. Dia bukan hutang. Itu beza dia. Tapi sama aja bayaran 68,000 juga. Tapi satu berasaskan riba, satu lagi berasaskan jual beli. Beza akad lah. Akad itulah yang akan menentukan sama ada hutang ataupun jual beli. Jadi dari sudut harga sama ya. Tapi dari sudut akad satu, dan akad itu menentukan sama ada halal ataupun haram. Baik, kita tengok contoh. Contoh ayam sembelih. Ayam sembelih, perenggan bawah tu sikit. Riba ialah riba, manakala jual beli ialah jual beli. Contohnya ayam yang disembelih adalah halal, manakala ayam yang tidak disembelih adalah haram. Tapi kalau ayam tu, dua ayam, satu ayam sembelih, satu ayam tak sembelih, dimasak. Lepas masak tu kita boleh beza tak? Mana ayam sembelih, mana ayam tak sembelih? Tak boleh beza kan? Apa dia? Kalau ada leher kan? Tak ada, dia potong tinggal kan? Jadi ayam tu kita sama aja ayam. Yang ni ayam, jadi kita tak boleh beza, tapi dia beritahu yang ni ayam tak sembelih masak merah, yang ni ayam sembelih masak merah juga. Sama tak? Sama. Barangkali yang tak sembelih tu lagi sedap. Barangkali yang tak sembelih tu lagi sedap. Kan, berbanding yang sembelih. Tapi oleh kerana kita beriman,
yang ni ayam tak sembelih, yang ni ayam sembelih, maka kita pilih ayam sembelih. Walaupun dari satu sudut nampak tak sama, nampak sama aja, nampak sama, tapi kita maklum yang ni ayam halal, ayam sembelih, Maka sama ya. Apa bedanya 68,000 juga? Satunya akad hutang, atas tu akad hutang, bawah tu akad jual beli. Jadi satu haram, satu lagi halal. Namun kelazatan masakan ayam adalah sama, perbezaan utama adalah halal dan haram. Begitu juga contoh lain, wang gaji adalah halal, manakala wang curi adalah haram. Wang yang sama tetapi berbeza antara halal dan haram. Jadi wang kita kerja dengan satu syarikat tu toke dia main judi, menang judi, dia ambil duit judi tu dia bayar gaji kita. Jadi gaji kita halal ke haram? Halal. Kita tahu pun tak apa. Toke kata ni dia toke harap kita tolak lah kan. Toke harap kita tolak lah. Tak, toke nak bagi, saya terima aja. Sebab itu pemberian. Kalau gaji saya, pekerjaan saya halal, maka gaji saya halal. Duit di mana syarikat tu ambil nak bayar, saya tak kisah. Itu hal dia lah. Jadi sekatalah dia dapat duit menang judi 1 juta, gaji 100,000 sebulan duit kerja dia kan. Dia ambil lah 100,000 duit judi ni. Itu hal dia. Tapi kita dapat gaji halal, maka duit tu halal. So dia tengok akad dia tu, dia tengok bagaimana duit tu sampai kepada kita. Jadi duit tu sampai dengan cara yang halal, maka halal. Walaupun duit tu asalnya duit judi, duit haram. Duit maksudnya orang yang jual tu. Dia haram bagi siapa tu? Dia tengok keadaan sama ada dia nak pegang kepada rokok tu haram ataupun rokok tu makruh. Sama ada nak kata rokok tu haram ataupun rokok tu makruh. Jadi keharaman rokok tidaklah sama dengan keharaman arak. Keharaman rokok tidak sama dengan keharaman arak. Kalau kita pegang pendapat kata rokok tu haram, tapi dia degree yang berbeza. Kerana apa? Kerana keharaman arak adalah dengan nas Al-Quran. Keharaman arak adalah dengan nas Al-Quran. Manakala keharaman rokok, kalau kita pegang pendapat haram, dia adalah ijtihad. Ijtihad manusia, ijtihad ulama. Jadi level dia tak sama. Itu kalau kita pegang kata haram. Tetapi pada masa yang sama masih lagi terdapat perbezaan pandangan, sehingga ada pendapat menyatakan bahawa rokok tu sekadar makruh sahaja. Masih lagi ada beza. Jadi melihat kepada suasana sekarang ni, saya lebih suka melihat bahawa orang yang terlibat dengan rokok apa semua ni, sebaik-baiknya dia pegang kepada pendapat makruh, supaya dia tidak terlibat dalam dosa. Kalau dia pegang pendapat haram, dosa. Kalau dia pegang pendapat makruh, dia tidak berdosa. Ini keluasan, keluasan dalam amal. Tapi arak boleh tak? Ingat nak pegang pendapat kata makruh je kot arak ni. Tak boleh lah. Sebab haram dengan nas Quran. Confirm arak. Kan? Tapi rokok ni, fatwa ni kata haram, yang ni haram.
Tapi ada ulama kata makruh. Ya. Jadi tak apalah, mana untuk keluasan, sebab dia sehari-hari kan, sebelum sembahyang isyak, pas sembahyang isyak pula. buat haram banyak kan. Sehari sekotak 20 batang, 20 kali buat haram saja, rokok saja. Kalau dia pegang makruh, dia tak berdosa. Jadi kuranglah sikit dosa dia tu jadi ini kita kena imbang tengoklah. Imbang tengok di antara fatwa haram dengan pendapat ulama dulu yang menyatakan makruh sahaja. Baik, itu contoh contoh. Baik, kemudian ada pandangan liberal nak menghalalkan riba ni sebagai contoh. Mereka melihat kepada ijtihad daripada sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Perengan bawah tu ada pandangan menyatakan bahawa ada riba haram, ada riba halal. Ada pandangan menyatakan ada riba halal, ada riba haram. Riba halal disebut maksudnya oleh Ibnu Abbas. Ada Ibnu Abbas sebut tetapi ia tidak bermaksud bahawa riba yang kita faham tu adalah halal. Jadi apa maksud perkataan Ibnu Abbas ni? Kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi, dia kata ribaani. Riba ada dua jenis. Riba ada dua jenis. Fariba la yasihhu, yakni ribal bai'. Riba yang pertama, riba yang tidak sah, yakni haram, iaitulah riba jual beli. Riba berhutang. Itu riba yang haram. Baik. Jadi sekarang Ibnu Abbas kata ada satu lagi riba la ba'sa bihi, riba yang tak mengapa. Perkataan sama juga riba. Ibnu Abbas kata riba yang tidak mengapa, tak berdosa. Tapi adakah Ibnu Abbas bermaksud riba yang kita faham dalam dunia sekarang ni? Bukan. Apa maksud Ibnu Abbas? Ibnu Abbas menyatakan riba yang tidak mengapa tu wa huwa hadiyatur rajuli yuridu fadlaha wa ad'afaha. Iaitu seorang manusia dia hadiah seseorang dengan mengharapkan hadiah yang berganda. Hari jadi orang tu kita hadiah handphone, cikai lah handphone ni kan. Bulan depan hari jadi aku harap dia bagi hak lebih mahal sikit. Riba tak? Riba tu la ba'sa bihi, tidak mengapa. Pasal dia bukan hutang. Dia bukan hutang kan? Macam kita kahwin hantaran 5 bekas, balas 7. Riba tak? Riba yang kedua la ba'sa bihi. Riba halal. Kan? Tak dah lah kata ni berapa bekas ni, kami bawa 5. Oh, kami pun nak balas 5 je lah. Boleh kan? Tapi hadis yang lain sebaik-baik ialah balas dengan lebih baik. Jadi sebab tu budaya kata kalau 5 balas 7, kalau 7 balas 9. Sebab ada panduan daripada hadis Nabi supaya balas lebih. Itu falsafah dia. Jadi yang kita buat tu sesuai dengan syarak. 5 balas 7, 7 balas 9, sesuai dengan syarak. Karena Rasulullah bagi lebih, bayar lebih. Yang keduanya, kenapa bilangan 5, bilangan 7 ganjil? Kerana Allah suka kepada ganjil. Ada falsafah dia tu. Falsafah dia tu ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi perkataan Ibnu Abbas bukan maksud riba yang sekarang ni, bukan. Ini sekadar hadiah sahaja. Bagi hadiah, agak-agak dia bagi lebih sikit lah. Itu pun dari sudut lughah, dari sudut bahasa nama dia riba, tapi bukan riba syarak. Riba dari sudut bahasa sahaja. Jadi kemudian Ibnu Abbas pun baca dalam teks tu, dalam kitab Ibnu Abbas pun baca ayat Quran, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah
wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Apa saja yang kamu berikan daripada riba untuk bertambah pada harta manusia, ia tidak bertambah di sisi Allah. Ya. Dia akan jadi masalah nanti. Akan jadi masalah di akhirat confirm, di dunia pun akan ada masalah dia. Wa ma ataitum min zakat, apa saja yang kamu berikan daripada zakat, turiduna wajhallah, yang kamu harapkan redha Allah, wajah Allah, makna redha Allah, faulaika humul mudhifun, itulah orang yang menggandakan. Kalau kita bagi zakat, bagi sedekah dan sebagainya. Jadi balik kepada pemikiran liberal, liberal nak supaya kita halalkan benda yang haram. Nak agama kita berubah sesuai dengan zaman, ya. Yang ni suatu yang kita perlu jaga-jaga, ya. Seterusnya mengkritik hukum syariah bukan hukum fiqh. Hukum syariah bukan hukum fiqh, ya. Baik, syariah. Syariah kita ada 3 nama. Kita ada 3 nama syariah, iaitu syariat Allah, syariat Islam, syariat Nabi. Syariat Allah, syariat Islam, syariat Nabi. Daripada syariah inilah pecahan dia ataupun penghuraian dia ada dalam fiqh. Penghuraian dia ada dalam fiqh, ya. Fiqh ni maksudnya kefahaman ulama terhadap syariah. Kefahaman ulama terhadap syariat Allah, syariat Islam, syariat Nabi. Jadi kita tidak boleh sama sekali mengkritik syariat, kerana syariat itu dinisbahkan kepada Allah, dinisbahkan kepada Islam, dinisbahkan kepada Nabi. Kita boleh kritik fiqh. Kita tak setuju dengan pendapat ulama ni, tak setuju dengan pendapat ulama itu fiqh. Yang tu tak apa. Tapi jangan kacau syariah. Ya, itu beza di antara syariat dengan fiqh, ya. Jadi dalam liberal mereka menyatakan keharaman zina, keharaman homoseksual, keharaman arak dan sebagainya masih harus mengalami perubahan ijtihad. Ya, oleh sebab tidak ada yang tetap dalam agama. Maka agama dan hukum syariah harus dan perlu berkembang dengan zaman. Jadi contoh dia maknanya syariat mengharamkan zina. Syariat mengharamkan zina. Tapi dalam pemikiran liberal maknanya bolehlah. Ya. Maknanya tak patutlah mengharamkan zina tu, kan? Kan? Sebab zina ni bukan rogol. Ya. Suka sama suka, kan? Yang patut kita kacau ialah rogol. Sebab itu ada undang-undang suami didakwa merogol isteri. Kan? Suami didakwa merogol isteri. Sebab itu tidak suka sama suka. Kan?
Tapi kalau zina ni dia suka, dia langgan pelacur, pelacur tu pun suka dapat bayaran, dia layan, apa masalahnya? Kan? Kan? Kalau paksa lain lah. Kalau gangguan seksual tu paksa. Sekarang sama-sama rakan sepejabat suka, kan? Tidak ada gangguan seksual, apa masalahnya? Jadi pemikiran liberal dia nak macam tu. Dia nak tu jadi zina haram, dah tak relevan dengan zaman. Homoseksual haram, tak relevan dengan zaman dah. Lepas tu dalam tekanan sekarang ni atas dunia ni, orang banyak negara menghalalkan homoseksual. Zina tu memang dah tak ada masalah dah. Dalam seluruh dunia dah sekarang ni. Homoseksual pun kan, Malaysia pun kena tekanan lah. Terkena tekanan supaya membenarkan aktiviti homoseksual. Sebab dalam undang-undang kita ada, antara kesalahan dia ialah kesalahan homoseksual. Jadi nak hapuskan undang-undang tu. Satu, bila dah hapuskan undang-undang kesalahan homoseksual tu, ialah nak meraihkan pula perkahwinan sama jenis. Sama jenis. Kan? Tak dia bayang kita terima menantu. Mana menantu hajah ni? Tengok misai. Anak kita lelaki, menantu kita misai penuh. Ya Allah. Allahu Akbar. Tak tahulah. Tak tahulah. Nah, dia tak geli. Popok ni tak geli. Astaghfirullahaladzim. Jadi arak dah confirm dah, arak biasa dah. Arak zina dah biasa. Sekarang homoseksual. LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. Lepas tu ada lagi LGBTQ. Q tu apa tu? LGBTQ. Ada lagi, tambah lagi. Semua tu nak masuk dalam tu lah. Dalam kita kata kerangka keluarga besar LGBT ni. Tambah lagi. Jadi kita nak kena faham, ada hukum syariah dan ada hukum fiqh. Syariah, fiqh. Hukum syariah adalah seperti keharaman zina, keharaman homoseksual, arak, judi, riba dan sebagainya. Manakala fiqh merupakan hukum yang cabang, kerana hukum fiqh masih dalam perbezaan ijtihad para ulama. Itu fiqh. Ulama beza-beza ni semua fiqh. Ulama tak beza bab syariat. Bab fiqh tu akan beza kepahaman masing-masing. Maka perkara syariah tidak boleh ditoleransi atau diubah. Namun bagi pemikiran liberal, perkara syariah masih harus menerima perubahan. Ini menyebabkan pemikiran liberal melihat ada zina yang haram, ada zina yang halal. Kita dah sebut dah awal-awal dulu lah. Zina yang haram, zina yang halal. Zina yang haram, seorang lelaki berzina dengan mak kandung, berzina dengan anak sendiri, berzina dengan adik-beradik perempuan, berzina dengan isteri orang. Itu 4-5 golongan ni. Lain daripada tu halal. Jadi saya lelaki, tengoklah mak memang dah, anak dah, adik bukan isteri orang ni, boleh lah ni. Ada jadi macam tu Jadi seorang perempuan pula zina dengan bapa sendiri haram, zina dengan anak lelaki haram, zina dengan adik-beradik lelaki haram, zina dengan suami orang haram. Jadi jangan cari suami orang. Zina tapi halal. Ada pemikiran tu. Pemikiran baik. Yang fiqahnya, perkara yang berubah dan boleh ditoleransi ialah fiqah. Contohnya bilangan Muslim lelaki untuk solat Jumaat. Bilangan Muslim lelaki solat Jumaat berapa orang? 40. Kita semayang dulu berapa? 6 orang kan? 6 orang. Semayang Jumaat. Tak cukup. Tapi dalam fiqh dia ada 14 pandangan ulama berapakah bilangan, sehingga ada pendapat kata
bilangan solat Jumaat adalah 3 orang lelaki Islam. 3 orang pun kira sah sembahyang Jumaat. Saya bimbang ni, 3 orang dengar ni, kata masjid tutup, tak apa, kita cari 4-5 orang, kita sembahyang Jumaat. Payah sangat nak masuk masjid, tak boleh, penuh. Ada. Jadi bilangan tu ulama beza. Bilangan tu ulama beza. Sebab tu dulu kita sembahyang 6 orang. Berapa lama tu? Sebulan, 2 bulan kat? 6 orang kan? Itu fiqh. Tak apalah. Jabatan Agama kata 40, dia kata 6 orang pun tak apalah, aku sukalah. Kerana fiqh. Kita tak perlu tegas sangat. Mana boleh? Mesti 40, tak sah. Dah, 40 tu satu pendapat daripada 14 pendapat ulama. Agihan daging korban kepada orang bukan Muslim, boleh tak boleh? Banyak pendapat kata tak boleh, tapi ada pendapat ulama kata boleh. Fiqh. Lafaz usalli, nak mula sembahyang, usalli fardal maghribi, usalli tu fiqh, tu bukan syariat. Ya. Jadi ulama akan bezalah. Jadi sebab itu kaedah dia, kaedah fiqh menyatakan la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma'u alaih. Tidak diingkari perkara khilaf, perkara beza ulama fiqh ni, jangan ingkar, jangan gaduh sangat. Wa innama yunkaru al-mujma'u alaih. Yang kita nak bergaduh, nak ingkar perkara yang ijma' para ulama. Ya. Tapi kita hari ni suka bergaduh benda fiqh, benda khilaf ni. Kan? Adalah beberapa segelintir ustaz suka bergaduh benda fiqh ni. Kan? Tapi kaedahnya tak usah duk bergaduh lah, tak usah duk ingkar lah. Tak usah duk ingkar lah benda khilaf tu. 6 orang sebenarnya tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab itu Jabatan Agama dah tetapkan. Tak usah gaduh lah. Ya. Apa dia? Syariatnya ialah yang mana tu? Sembahyang Jumaat tu, sembahyang Zuhur tu lah syariat. Kan? Sama ada boleh sembahyang Jumaat ataupun sembahyang Zuhur. Tak boleh sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur. Syariat asalnya sembahyang Zuhur. Itu syariat asal. Hari Jumaat orang lelaki sembahyang Jumaat, tak payah sembahyang Zuhur. Tapi kalau tak boleh Jumaat, Zuhur. Syariat dia tu. Bilangan Jumaat tu fiqh. Jadi jangan ingkar. Kita pegang ini masalah fiqh, usolli fiqh. Tak payah gaduh lah. Siapa nak usolli, usolli lah. Kan? Siapa tak mau usolli, tak usah usolli. Tapi hari ini nak bergaduh, ya. Semayang qunut fiqh. Semayang subuh tu syariat. Semayang subuh syariat. Qunut subuh fiqh. Sebab tu ada mazhab kata sunat, mazhab Syafi'i sunat, mazhab kita. Mazhab Hambali tak sunat. Tak apalah. Tapi dia semayang subuh tak? Semayang subuh lagi. Syariat dia masih buat. Fiqh dia beza. Masalah doa qunut tu. Jadi kita duk bombang masalah doa qunut tu. Sah ke tak sah ke, sunat ke tak sunat ke. Kita tak bising masyarakat kita tak semayang subuh. Syariat tu kita dah lari. Pemikiran kita orang Islam lah. Ya, orang Islam lari kerana memberi tumpuan yang besar kepada fiqh. Jadi musuh Islam sukalah. Musuh Islam suka kita memberi tumpuan kepada perbincangan fiqh ni supaya kita bergaduh. Biarlah orang tak semayang. Jadi kita dah lari, tempang pemikiran kita tu. Jadi kita masuklah ahli agama, ustaz-ustaz patut pegang kaedah ni, benda fiqh ni toleransi. Ustaz ni kata haram. Tak apa, khilaf. Tak apa, dia ada pandangan dia, tak ada masalah. Ustaz tu kata haram. Ustaz tu jahil tu. Jadi gaduh. Jadi gaduh. Kan? Betul toleransi. Tak apa, dia ada dalil. Mungkin maksud dia lain. Kan? Benda fiqh kan. Tapi ustaz tu kata zina halal. Itu kita kena tegas lah. Kan? Sebab tu benda syariat. Jadi keharaman arak dan zina dan sebagainya merupakan perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Pemikiran liberal cuba merobek
perkara syariah dan ijma' para ulama. Ini satu kesilapan yang besar. Jika pemikiran menolak sesuatu pendapat yang berada dalam kerangka fiqh, ia tidak menjadi masalah. Fiqh okey lagi. Bahkan jika menolak pendapat mazhab Syafi'i seluruhnya, ia bukanlah masalah kepada agama Islam. Kerana mazhab Syafi'i dalam kerangka fiqh bukan syariah. Katalah satu orang dia tak mau mazhab Syafi'i. Betul tak? Nak pakai mazhab Maliki pula. Dia tidak menjejaskan agama Islam. Cuma dia bergaduh dengan kita lah. Kita Imam Syafi'i, dia nak pakai Maliki, dia bergaduh dengan kita lah. Tapi dia masih lagi Islam. Kalau dia kata dia nak pakai semua mazhab yang sesuai untuk dia je. Kalau dia kata dia nak pakai semua mazhab, dia nak pilih. Dia nak pilih, dia tak mau pakai satu mazhab, dia nak pilih sendiri. Bimbang dia buat mazhab sendirian berhad. Mazhab baru. Dia campur aduk kan. Dan kan mazhab Syafi'i itu dah kukuh dah establish dah. Dia punya kaedah dia, dasar dia, pecahan agama dah elok dah. Hanafi pun dah cantik, Maliki cantik, Hambali cantik. Tapi dia datang, dia nak buat mazhab sendiri, dicampur. Dia nak ambil Syafi'i sikit, ubah suai mazhab dia. Jadi para ulama menyebutkan dia akan ada masalah nanti, sehingga kemungkinan besar dia akan menghalalkan benda yang haram. Contohnya, ada mazhab kata nikah tidak perlu kepada wali. Ada mazhab kata nikah tak perlu kepada wali. Ada satu lagi mazhab kata nikah tak perlu kepada dua orang saksi. Dia pun ambil. Mazhab ni kata tak perlu kepada wali nikah. Okey. Ambil tu. Mazhab ni kata tak perlu kepada saksi. Jadi mazhab dia nikah, mazhab baru dia nikah tak perlu kepada wali dan saksi. Jadi dia dengan pasangan ni lah kita menikah lah. Tak ada wali, tak apa kita pakai mazhab ni, tak ada wali. Saksi tak ada, tak apa kita ambil mazhab satu lagi tak ada saksi. Mazhab yang kata tak ada wali, dia syarat mesti ada saksi. Yang kata tak ada saksi, dia syarat ada wali. Tapi dia dua-dua tak ada. Jadi dia sudah jadi zina dah. Jadi zina lah. Perkahwinan tu tak sah. Semua mazhab kata tak sah. Dia akan jadi zina. Itu bahaya dia. Itu bahaya dia. Bila campur aduk semua mazhab ya. Dalam isu kenajisan anjing terdapat perbezaan pendapat ulama. Mazhab Maliki berpendapat bahawa anjing ialah haiwan suci. Mazhab Maliki, anjing haiwan suci. Dan perbezaan ini dalam daerah fiqah, bukan syariah. Fiqah saja ya. Jadi tidak menjadi kesalahan dalam Islam untuk berbeza dalam pendapat dalam isu fiqah. Jadi kalau kita pergi Turki, orang sana belanjing hanya sebab Turki bermadhab Hanafi. Turki bermadhab Hanafi. Hanafi anjing tu suci kalau tak salah. Kita pun kalau kita jaga unit anjing, kita polis, custom, immigration, okey. Kita polis hutan, kena ada anjing. Hari-hari kena pegang anjing, kena gosok anjing. Kita belajarlah mazhab Hanafi, mazhab Maliki sikit. Hari-hari nak pegang anjing kan, hari-hari nak kena sama. Kalau ada lah. Kalau kita kena jaga pun okey, tak ada masalah. Dah hari-hari nak kena sama ni. Ada lagi mazhab. Ya, untuk orang yang tak jaga anjing tu dia pakailah asal mazhab Syafi'i, anjing tu najis. Kalau pegang kena sama satu. Tapi untuk dia ni tak apalah. Mengaji sikit. Kalau dia polis, pergilah tanya bakar bahagian agama kan. Kalau dia tentera, pergi tanya kagat. Macam mana ustaz, kami nak kena jaga anjing ni? Carilah ijtihad. Mengaji sikit mazhab Hanafi ke Maliki dalam bab anjing sahaja. Itu fiqh. Boleh ubah sikit-sikit.
Tak batal kan? Tak batal. Fiqah. Kalau dia tak mau pergi haji, payah sangat kan pergi haji. Tak mau pergi haji. Tolak haji tu. Itu syariah. Itu kita kena bedakan antara syariah dengan fiqah. Baik, satu lagi kita tengok pagi ni, menolak pelaksanaan hukum Islam. Menolak pelaksanaan hukum Islam. Pemikiran liberal menyatakan hukum Islam merangkumi hukum hudud seperti hukum potong tangan dan sebat bagi kesalahan zina. Hukuman ini tidak perlu dilaksanakan kerana matlamat utama adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi menolak tu, menolak hukum Islam tu. Hukum Islam dalam ni lah, dalam bab jenayah ni. Yang ni yang susah sikit. Hukum Islam ni juga tidak sesuai dengan zaman moden. Potong tangan dan sebagainya dah tak sesuai dah, tak relevan dah. Sebab zina dah tak sesuai dah. Sebab pemikiran liberal dia nak halalkan zina, jadi nak sebab batal kan. Masyarakat juga sepatutnya lebih bebas tanpa perlu dipaksa patuh kepada undang-undang agama, kerana agama adalah peraturan peribadi sahaja. Dia nak agama ni peribadi, jangan kacau lah. Jangan kacau. Saya dah sebut dekat awal dulu, muka surat 2 tu. Muka surat 2 tu 3 peringkat dia tu. Pemikiran liberal muka surat 2 bermula dengan anti hadis, kemudian pluralisme agama, kemudian yang ketiga, agama ialah urusan peribadi. Tiga peringkat perkembangan pemikiran liberal. Jadi dia tak mau tolak, dia tolak hudud, dia tolak potong tangan dan sebagainya. Kita tak boleh tolak. Laksana itu soal yang kedua. Laksana tu soal yang kedua. Dalam Islam kita ada 2 peringkat. Peringkat yang pertama, menerima dan beriman. Apa saja kita terima. Boleh laksana. Laksana tu peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua. Solat wajib kan? Maka peringkat yang pertama, kita kena beriman bahawa solat fardu adalah wajib dan terima kewajipan solat. Peringkat yang kedua, kita laksanakan solat fardu. Kalau kita laksana tak cukup, tapi kita masih ada iman, kerana peringkat pertama tu, aku terima kewajipan solat. Jadi kalaulah anak cucu kita tak semayang atau semayang tak cukup, masalah dia peringkat kedua laksana. Tapi kita kena pastikan peringkat pertama, dia terima tak? Terima apa? Semayang ni memang wajib, tapi dia banyak tapi dia masih ada iman. Orang macam ni insya-Allah bila sampai peringkat umur 45-50 nanti dia semayang elok lah. InsyaAllah lah, mudah. Pasal dia masih ada iman tu. Tapi kalau dia tolak peringkat pertama, tolak dah, susah. Jadi itu 2 peringkat. Sama juga ni hudud, kita tak boleh laksana. Tapi peringkat pertama, aku terima potong tangan hukum syariat, hukum Allah, terima. Tapi kenapa tak laksana? Peringkat kedua, itu bukan tugas kita, bukan tugas kita nak kan kita jadi pengurusi masjid,
Orang ni, budak ni mencuri ni, cari kapak, kita potong. Bukan tugas kita, bukan kerja kita, bukan kerja kita. Dia kena bawa ke mahkamah dan sebagainya. Itu banyak proses, nak kena lulus undang-undang. Itu di luar kuasa kita. Tapi peringkat pertama kita lepas, aku terima, ya Allah, aku beriman, ini hukummu ya Allah. Mencuri potong tangan, terima. Tapi nak laksana tu banyak melibatkan punca kuasa kat mana dan sebagainya, di luar bidang kita. Ini peringkat pertama tu. Jadi liberal tak? Dia nak supaya peringkat pertama tu, tak payahlah potong tangan ni, kuno ni, zaman padang pasir lah, apalah. Kan? Tolak daripada awal. Tolak peringkat pertama tu, tolak. Itu bahaya tu. Hukum dalam Islam merangkumi hudud, qisas dan ta'zir. Hukum hudud dikenakan atas kesalahan seperti mencuri dan berzina. Qisas ialah hukuman bunuh balas ataupun hukuman setimpal dengan kesalahan, manakala ta'zir merupakan hukuman terhadap apa juga kesalahan yang tidak termasuk dalam hudud dan qisas. Majoriti hukum 99% kita kata ta'zir lah. Ta'zir tu tak ada masalah. Tak pakai topi keledar, ta'zir. Apa lagi? Parking salah, ta'zir. Viral isu parking kan, ta'zir. Bukan? Semua tu ta'zir tu. Ta'zir jadi hudud sikit je hukum dia, 6-7 jenis je. Qisas, bunuh balas. Jadi 1% je lah. 99 lagi persen ta'zir. Jadi sebagai Muslim, kita wajib beriman dengan segala hukum. Ini peringkat pertama. Peringkat pertama, beriman menerima, termasuk hudud dan qisas. Apabila kita mempertikaikan hukum Allah, ini melibatkan persoalan iman. Okey. Pelaksanaan hukum Islam menjadi perkara kedua. Pelaksanaan itu perkara kedua. Kerana kelemahan kita, kelemahan sistem kita, serangan pemikiran, kebimbangan mudarat yang lebih besar dan sebagainya. Kita bimbang mungkin kalau laksana hudud ni, negara barat boikot, kan? Negara barat boikot, ekonomi tak jalan, kita bimbang mudarat lebih besar. Mungkinlah, ada banyaklah, tapi peringkat kedua lah pelaksanaan tu. Mengkritik perkara teknikal dalam pelaksanaan hukum Islam tidaklah merosakkan hukum Islam, tidaklah merosakkan iman jika niatnya bagi memperbaiki pelaksanaan hukum Islam. Kita mengkritik teknikal. Rang undang-undang tu, mencuri potong tangan, mencuri harga barang RM1, kita bangkang, takkan RM1 nak kena potong tangan kot, kurang-kurang RM500. Kita mengkritik teknikal, RM1 tu murah sangat. Itu boleh. Itu kita bukan mengkritik syariat, itu teknikal dia. Teknikal dia, fiqah dia tu. Berapa kadar itu fiqah. Kadar berapa fiqah kan. Lepas tu ada hadis kata mencuri dipotong tangan kerana mencuri baydah, sebiji telur ayam. Sebiji telur ayam tak sampai RM1. Tapi baydah tu pula ditafsirkan topi besi, beratus-ratus. Jadi hadis tu nak urai ke mana? Nak urai makna sebiji telur ayam kah, topi besi kah? Baydah dalam hadis tu ada dua makna. Jadi kita kata RM1 ni, maka pembuat undang-undang tu dia ambil makna sebiji telur ayam tu, dia bubuh RM1. Kita tak setuju, kita bangkang, murah sangat. Itu tak apa, itu teknikal. Sebab tu dia ada jawatan kuasa teknikal dalam undang-undang tu, jawatan kuasa teknikal. Dia nak tengok benda-benda tu lah. Tapi yang buat tu dia beriman hukum Allah. Jadi macam mana nak bagi cantik pelaksanaan. Menolak pelaksanaan hukum Islam kerana masyarakat yang rasuah, double standard dan sebagainya, maka ia demi kebaikan yang benar. Kalau kita tolak hudud, potong tangan, pasal apa? Pasal rasuah banyak sangat. Bila rasuah banyak sangat, bimbang-bimbang hakim pun terima rasuah. Jadi boleh jadi orang yang dibawa tu ni potong tangan ni hakim, pasal apa dia mencuri? Oleh kerana rasuah dah merata dalam masyarakat, zalim kepada orang yang dituduh, boleh jadi berlaku. Maka kita tolak dulu hudud setiap kerana masalah masyarakat. Itu tak apa, boleh lagi, boleh.
Dengan rasuah yang berleluasa, pesalah yang sebenar tidak dihukum, bahkan individu miskin akan menjadi sasaran hukum. Ya, rasuah. Faham? Kita dituduh pecah mana, curi duit. Saya dituduh. Bawa hakim pun marah sopak potong. Zalim berlaku kan. Jadi oleh kerana rasuah berleluasa, kita pun menentang pelaksanaan hudud tu. Menentang, bukan menentang hudud, menentang pelaksanaan tu kerana apa? Kerana masalah rasuah. Tidak dikira menentang syariat. Sebab kita nak selamatkan masyarakat. Bimbang berlaku kezaliman lebih besar. Ya. Oleh itu, keadilan, keadilan lebih tinggi daripada undang-undang. Keadilan merupakan ruh dan maqasid bagi undang-undang, kerana keadilan dapat ditegakkan menerusi undang-undang. Jika peruntukan undang-undang adalah tidak adil, undang-undang tersebut perlu diperbaiki. Kena baikilah undang-undang. Maqasid dia adalah al-adlu, keadilan. Ya. Mengkritik perkara teknikal dengan niat agar hukum Islam tidak dilaksanakan, maka Allah mengetahui niat baik dan niat buruk. Ya. Apabila kita menolak pelaksanaan hukum Islam dengan alasan ketidaksesuaian hukum Islam ataupun kezaliman, hukum Islam tu zalim, hukum Allah tu zalim, kita menentang. Jadi ini sesuatu yang merosakkan iman. Ya. Ia tidak tindakan yang menyelekeh ketetapan Allah. Apabila kita menyatakan hukum Islam tidak menyelesaikan masalah jenayah, ia sesuatu yang biadab dan menyeleweng. Biadab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan hukuman moden juga tidak menyelesaikan masalah jenayah. Ya. Kalau kita kata hukum Islam tak selesaikan masalah jenayah, hukum moden pun tak selesaikan jenayah. Ya. Penjara penuh sesak, ya, kena tanggung makan orang, banduan sehari berapa juta nak kena tanggung. Banduan tu tak produktif kan. Kalau kena tanggung tu 5 tahun, 10 tahun penjara, 10 tahun nak kena tanggung. Kalau potong tangan dia habis, selesai. Dah balik buat jara. Seminggu dah elok buat jara. Tak payah tanggung. Kan? Senang kan? Cepat sikit. Orang tu rasuah, penjara 20 tahun, 20 tahun nak kena tanggung dia. Kan? Kita dalam rasuah tak ada lah hudud kan. Kalau rasuah, maaf, sebat 100 kali. Kan? Harta dia dirampai. Carilah kan. Yang berbanding kita nak penjara lama-lama kan. Kalau bunuh pula, bunuh balas, selesai. Bunuh balas. Ini di penjara seumur hidup sampai mati. 50 tahun hidup dalam penjara. Itu nak kena tengok. Tapi tak apalah, dia duduk penjara relax, tenang, makan free, boleh kebun, boleh senaman, baca buku macam-macam, relax duduk penjara. Tapi kalau dia tahu kalau bunuh orang kena hukum bunuh, maknanya rasa ramai tak berani tu. Nak bunuh orang tu. Dia ada nakalan, pencegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah asal dia, 3 perkara yang kita bicarakan pada pagi ini. Yang pertamanya, agama Islam kena ubah, ya, hukum syariat ubah sesuai dengan zaman, tu pemikiran liberal. Yang kedua, mengkritik hukum syariah, bukan hukum fiqah. Dan yang ketiganya, menolak pelaksanaan hukum Islam, lebih-lebih lagi dalam jenayah, hudud dan juga qisas tu. Ya, jadi kita nak jaga supaya kita tidak ada pemikiran yang sebegini. Karena pemikiran yang sebegini boleh merosakkan iman dan akidah kita. Kita berhenti setakat tu dulu, nanti kita sambung halaman 44. Ya, ada soalan apa? Hukum Bismillahirrahmanirrahim. Hukum zina sebat 100 tak cukup.
saksi tak cukup 4 orang, kita pun nak takzirkan dia. Maknanya kalau tak cukup saksi tak payahlah. Tak payahlah kita sebat dia. Takzir pun tak perlulah. Tak perlulah. Kan? Sebab kita nak cah atas hukum, dia ditakzir kerana hukum zina. Hukum zina adalah hudud, sebat 100 kali. Bukan takzir. Sekarang kita takzir. 356 denda 3,000, 5 tahun penjara, 6 kali sebat, 356 kalau tak silap saya lah. Itu semua takzir belakang tu, bukan hudud. Jadi saya ingat perkara yang paling mudah sekali untuk kita laksanakan dalam hukuman hudud ni ialah sebat. Sebat zina, sebat minum arak. Khalwat boleh sebat. Dia khalwat, dia bukan hudud. Dia takzir. Kalau nak buat takzir je lah. Dia bukan hudud. Minum arak sebat. Sebat ni dia lebih mudah lah daripada potong tangan. Sampai 3-4 hari dia lega balik. Maknanya sebat, minum arak 40 kali sebat. Katalah tak boleh 40 kali. Kita start dulu 10 kali. Lepas 2-3 tahun naik jadi 20 kali. Tapi sebat syariah lah, bukan sebat sivil tu. Naik sikit. Supaya masyarakat okey lah, sebab 10 kali pun okey ya, sebab 20 kali pun okey. Nak bentuk pemikiran masyarakat tu. Tapi nak melepasi undang-undang parlimen tu yang susah tu. Kan undi dah. Mana? Dah itu maknanya perancangan kita lah. Itu niat kita. Allah Ta'ala tahu niat kita. Ya Allah, aku tak boleh laksana. Kalau 100 kali bawa undang-undang 100, memang tolak lah. Tak bincang lah. Ya Allah, aku nak 10 dulu. Supaya apa? Masyarakat boleh terima dulu. Didik. Matlamat kita nak laksana hukum Allah, tapi macam mana nak laksanakan tu? Itu kebijaksanaan kita lah. Kebijaksanaan kita. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.